Assalamualaikum, saya Mimi Nur Aina binti Sabarudin, berpegang nombor matrik di 20100991. Sejajar dengan wawasan 2020 dalam kehidupan masyarakat yang sentiasa mengejar arus pembangunan, media massa telah memainkan peranan yang cukup penting untuk merealisasikan impian masyarakat ke arah kehidupan masyarakat Malaysia. Media atau media penyiaran merupakan sejenis cara komunikasi yang membolehkan segala maklumat disebar atau disampaikan melalui perantaran media kepada masyarakat melalui televisyen, surat khabar, radio, filem, majalah dan juga internet yang memancarkan maklumat secara elektronik. Secara umumnya, rangkaian radio serta jaringan surat khabar dan majalah mula boleh didapati dengan mudah pada tahun 1920. Assalamualaikum, nama saya Aziz Syahira binti Zabi Afri, nombor matrik di 2010139. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menerangkan mengenai kepentingan media massa kepada masyarakat. Kepentingan media massa yang pertama adalah sebagai penyebar maklumat utama di Malaysia. Pada masa kini, internet digunakan secara meluas serta membolehkan masyarakat untuk memperoleh maklumat daripada pelbagai media seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh maklumat daripada radio, televisyen, majalah, surat khabar dan sebagainya. Oleh itu, dengan mendapatkan maklumat yang tepat, ianya juga dapat membantu meningkatkan taraf sosial individu melalui maklumat terkini yang diterima. Kepentingan media massa yang kedua adalah membantu dalam meningkatkan jumlah cendekiawan. Peningkatan media massa ini telah melahirkan ramai individu profesional seperti doktor pakar bedah, peguam, arkitek dan sebagainya. Oleh itu, dengan wujudnya golongan yang bijak pandai ini, maka ekonomi negara juga turut dapat ditingkatkan melalui idea-idea bernas yang dikeluarkan oleh mereka ini. Namun begitu, penggunaan media massa tidak hanya tertumpu kepada lapisan masyarakat yang berada di bandar sahaja, namun ianya juga tertumpu kepada masyarakat yang berada di luar bandar supaya mereka dapat menerima maklumat dengan lebih cepat dan juga padat. Kepentingan media massa yang ketiga adalah dapat memupuk sikap suka membaca dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana sikap suka membaca ini sahaja hanya diterapkan dalam kalangan pelajar, malahan ianya juga dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat. Dengan itu, institusi-institusi swasta juga dapat membina perpustakaan supaya sikap ingin membaca ini dapat dipupuk dalam masyarakat. Akhir sekali, penggunaan media massa dapat mendidik rakyat ke arah kehidupan yang lebih baik dan juga selesa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Dania binti Muhammad Zuki, nombor matrik di 201098. Tajuk saya ialah peranan atau fungsi media massa dalam kehidupan masyarakat. Peranan dan fungsi media massa memang begitu penting dalam perkembangan komunikasi masyarakat dari zaman ke zaman. Media massa menggunakan teknologi sebagai saluran untuk masyarakat berkomunikasi dengan lebih ramai orang tanpa sebarang perjumpaan. Penyebaran maklumat ialah fungsi utama media massa. Ini kerana maklumat ialah ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Media memberikan fakta dan pendapat yang sahih. Maklumat tersebut tepat pada masa dan mengandungi peristiwa dan situasi yang penting untuk dikongsi bersama masyarakat umum. Maklumat yang diberikan oleh media massa boleh berbentuk sebagai pendapat, objektif dan subjektif. Fungsi media massa juga memberikan maklumat kepada masyarakat mengenai peristiwa dan situasi yang berada di persekitaran. Media banyak menyebarkan maklumat melalui siaran berita, radio, TV dan ruangan akhbar ataupun majalah. Kini, media berkembang dengan adanya media dalam talian. Media massa memberikan fungsi sebagai hiburan untuk membantu masyarakat untuk mengurangkan stres sehingga ke tahap yang lebih teruk. Surat khabar, majalah, radio dan televisyen
menawarkan cerita, filem atau siri ataupun komik untuk menghiburkan penonton. Dengan cara ini, dapat menjadikan waktu lapang penonton jadi lebih menyeronokkan. Beberapa media juga memasukkan maklumat dan pendidikan dalam program hiburan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Baharudin, bernombor matrik D20105151. Saya daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak semester 3. Saya akan terangkan tentang kesan positif dan negatif penggunaan media massa dalam masyarakat. Positif yang pertama adalah media massa boleh digunakan sebagai platform untuk menyampaikan pelbagai jenis maklumat. Contohnya, masyarakat boleh ketahui pelbagai jenis maklumat seperti bencana alam, kesihatan, agama dan banyak itu. Kesan positif yang kedua adalah media massa boleh digunakan sebagai medium periklanan yang menguntungkan. Sebagai contoh, medium periklanan yang ada sekarang ni Shopee, Lazada, Wowshop, GoShop dan banyak lagi. Seterusnya, kesan positif yang ketiga adalah media massa boleh digunakan untuk meningkatkan peluang pekerjaan. Sejak berlakunya pandemik, ramai yang telah dibuang kerja dan mereka boleh terus mencari kerja di media massa kerana media massa menyediakan platform peluang pekerjaan yang besar. Media massa juga mempunyai kesan negatif terhadap masyarakat iaitu penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ini sangat berbahaya jika ia melibatkan isu negara, isu kesihatan, isu identiti dan lain. Negatif kedua media massa terhadap masyarakat adalah media massa boleh membuat kita lalai dan membuang masa. Contohnya, terdapat pelbagai rancangan hiburan semata-mata dan menjadi kegilaan remaja sekarang ini. Kesan negatif media massa terhadap masyarakat adalah ia mempengaruhi minda kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak mudah terpengaruh dengan sesuatu perkara yang menarik perhatian mereka. Contohnya, terdapat beberapa kejadian kanak-kanak cedera ketika cuba meniru aksi yang dilihat di televisyen. Ibu bapa diminta memantau segala yang ditonton oleh anak-anak mereka. Hai, nama saya Nurul Atika binti Ala Bijih, memegang kad matrik di 20101073. Kesimpulan yang saya dapat dari kesan yang berlaku akibat penggunaan media massa dalam kalangan masyarakat ialah yang pertama, media massa di negara ini telah memainkan peranan untuk membangunkan negara. Selain itu, konsep kebebasan media dalam rangkaian sendiri di mana kerajaan memainkan peranan dalam menentukan media berfungsi sebaiknya dalam masyarakat. Seterusnya, konsep inilah negara Malaysia dapat dibangunkan dengan sempurna tanpa terlalu banyak rintangan kerana media bersama kerajaan membawa satu agenda yang sama. Yang keempat, media telah memainkan peranan dengan baik di negara kita dan semua peranannya berfungsi tetapi masih ada ruang untuk diperbaiki. Hal ini kerana kerajaan mengengkang media tetapi dengan wujudnya media baru melalui internet, kebebasan telah diberikan sepenuhnya kepada media. Akhir sekali, kerajaan harus mengawal kebebasan media bagi memastikan aspek pembangunan diteruskan dan menyiapkan rakyat untuk terus menerima lebih banyak kemajuan walaupun kadang-kala kemajuan itu sendiri yang akan membunuh niat baik kerajaan. Sekian, terima kasih.